Okey Dr. Saud, kita tanya pasal rasuah pula. Rasuah kita sedia maklum memang satu benda yang salah. Tapi pasal apa masyarakat kita dia anggap benda tu benda yang ringan. Lepas tu bila berkait dengan pemimpin yang mereka suka, yang terlibat dengan rasuah, mereka anggap benda tu macam it's okay. Macam okay lah, dia ada buat benda kebaikan yang lain, tapi dia ada rasuah juga. Tapi rasuah tu mereka macam ringankan benda rasuah tu. Apa pandangan doktor? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan soalan rasuah ni. Rasuah ni satu isu yang berat sebenarnya, rasuah ni. Tetapi dipandang ringan oleh masyarakat kita secara umumnya di Malaysia. Saya kira bukan sahaja di Malaysia lah, di seluruh dunia pun masalah rasuah ini isu yang serius, sebab dia boleh memporak-perandakan masyarakat, melahirkan satu masyarakat yang tidak adil. Masyarakat yang tidak adil. Orang yang berhak tidak mendapat haknya, tapi orang yang tidak berhak pula yang merampas hak orang yang sepatutnya mempunyai hak terhadap perkara itu tadi. Sebelum itu saya nak kata bahawa keadaan rasuah dalam negara kita ini dari segi ranking kita dalam dunia lah, indeks persepsi rasuah kan, kita tahun 2019 kita meningkat sikit lah. Tak silap saya tempat yang ke-51. Tahun sebelum itu tahun 2018, 2017 ke apa, kita dalam ke tangga ke-61 di bawah. So dalam tempoh setahun dua tu kita naik terus 10 anak tangga indeks persepsi rasuah, Transparency International lah. Jadi ini satu peningkatan yang baik, hasil daripada mungkin tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh penguasa pihak kerajaan lah. Dengan melancarkan tahun 2019 dilancarkan satu pelan anti rasuah nasional 2019 hingga 2023 yang mengandungi bagaimana cara ataupun kaedah-kaedah yang akan dilancarkan oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bagi melawan rasuah ini. Dalam itu saya nak petik satu kenyataan dalam itu yang tertera dalam pelan anti rasuah itu yang disebut oleh Tuanku Sultan Perak, Raja Nazrin Shah, Sultan Nazrin Shah, yang mengatakan bahawa rasuah di kalangan elit adalah sukar untuk diperangi kerana kuasa yang dimiliki oleh mereka, melainkan berlakunya satu perubahan politik yang mendadak. Jadi Tuanku Sultan Perak mengatakan bahawa isu rasuah ini sebenarnya yang serius adalah di kalangan elit. Orang kaya, orang yang mempunyai kuasa. Dan SPRM lah, maksudnya mungkin secara tersirat, SPRM lebih sukar untuk menghapuskan rasuah dalam kalangan mereka ini berbanding dengan rakyat biasa, kerana rakyat biasa tidak ada kuasa. Ini yang apa yang Tuanku Sultan Perak nyatakan, yang saya rasa maksud tersiratnya, yang kita perlu ambil perhatian. Nampak satu dikotomi, pemisahan di situ. Ada dua keadaan. Orang biasa lebih mudah, orang elit, orang yang berkuasa lebih sukar. Ini bukan saya cakap, ini Tuanku Sultan Perak yang mengatakan sendiri. Jadi yang kedua, masyarakat kita sendiri. Saya rasa satu yang sangat menyedihkan apabila kita melihat rasuah ini perkara yang mudah, ambil ringan tentang rasuah. Kita nak settle, kalau boleh, kalau kita kena saman dengan polis contohnya, saman trafik, banyak kejadian-kejadian yang kita dengar kawan-kawan cakap, boleh settle katanya. Settle tu macam mana? Di luar lah, tanpa bawa ke mahkamah ke apa, bayar RM50, RM100, settle. Sebenarnya kita tak nak susah menghadap, pergi bayar compound ke mahkamah atau ke balai polis. Kita nak buat kerja cepat, kita pun menghulurkan duit ketika itu. Jadi satu-satunya jenayah, rasuah jenayah ini yang melibatkan kesalahan antara pemberi dan penerima, antara mangsa dengan pemangsa, adalah rasuah. Kalau kes curi, mangsanya tak bersalah, pemangsa lah yang bersalah, orang yang mencurinya. Kalau kes rogol misalnya, orang yang dirogol tak bersalah, orang yang merogol salah. Tetapi kes rasuah, yang beri pun salah, yang beri itu ialah mangsa, yang mengambil ialah pemangsa. So yang meminta pun salah, kan? Dia mesti ada hubungan timbal balas, ada reciprocal, kan? Saling perlu memerlukan antara dua pihak ni. Rasuah berlaku begitu dalam yang ini. Sebab itu dia agak sukar untuk dibanteras. Saya bagi rasuah contohnya, saya akan menyimpan rahsia itu. Sebab saya berada dalam keadaan yang salah waktu itu. Orang yang menerima pun takkan bagi tahu. Sebab itu rasuah ini agak sukar dibendung. Dan masalahnya, masyarakat boleh menerima rasuah sebab rasuah memudahkan kerja dalam keadaan, setengah keadaan.
Rasuah memudahkan kerja. Contohlah, bila kita pergi berurusan dengan mana-mana pejabat. Baru-baru ini keluar satu, dalam pelan integrasi pelan antirasuah nasional itu ada disenaraikan di mana ataupun siapa golongan yang paling banyak tinggi, paling banyak rasuahnya. Terdiri daripada kalangan awam. Peratusannya. Jangan bincang dengan saya nombor lah, tapi peratusan yang disebutkan dalam itu, kalau kita gabungkan semua ialah penjawat awam. Polis, pemungut hasil, pengamal undang-undang, hakim. Maksudnya orang yang berdepan terus dengan klien. Dengan orang awam, ini lebih cenderung untuk melakukan rasuah. Bukan saya nak menyalahkan penjawat awam, bukan. Tetapi kedua-duanya mempunyai kaitan. Iaitu orang awam pun mempunyai peranan, penjawat awam pun mempunyai peranan. Memberi dan menerima. Baik. So, bila kita pergi ke contoh, bila kita pergi ke pejabat kerajaan mana-mana, satu proses itu mengambil masa. Kan? Mungkin sebulan baru siap. Proses kita nak mohon tanah katakan. Tapi kita nak cepat. Kita sebagai orang awam, kita nak cepat. Kita kata, skip lah prosedur-prosedur tertentu. Tak payah nak ambil kelulusan ini, kelulusan itu. Ulur sikit. Maka proses itu akan dipercepatkan. Nah, wang ini adalah satu sesuatu yang tak boleh ditolak. Sukar untuk ditolak. Letak 100 mungkin boleh tolak lagi. Digandakan 10, letak 1000. Cash macam itu goyang juga kita. So sebenarnya masalah kita ialah masalah dalaman ini. Masalah jiwa yang tidak kuat. Bukannya masalah gaji yang rendah, tetapi masalah kita adalah masalah nafsu yang tinggi. Sama ada orang memberi atau orang yang menerima. Jadi kita cenderung macam orang yang memberi tadi rasa macam okey, boleh settle. Sepatutnya proses itu untuk minta tanah sebulan, aku boleh settle seminggu. Itu mencetuskan rasuah. Itu satu sudut. Yang kedua, apabila kita buat kesalahan contohnya. Kita buat kesalahan, kita nak tutup kesalahan kita bagi pada penguatkuasa. Kan kita bagi pada penguatkuasa, kita berniaga di tepi jalan, penguatkuasa nak datang ambush, kita settle. Bahasa kita settle lah. Kita bagi 1,000, yang kacau saya berniaga. Akhirnya tak dikacau. Pusat-pusat judi, banyak pusat-pusat judi yang dilaporkan ada mempunyai unsur rasuah. Kerana kadang-kadang kita tengok mesin-mesin kuda ada je banyak kedai-kedai yang beroperasi, tapi tidak diambil tindakan. Operasi terang-terangan kan? Banyak tidak diambil tindakan. Kenapa boleh berlaku? Boleh beroperasi kerana ada je unsur rasuah di situ. Tapi apa keburukan pada masyarakat? Adakah rasuah ini kebaikan? Mungkin seorang itu kebaikan. Saya melakukan kesalahan, kemudian saya menutup kesalahan itu dengan memberi rasuah. Dan saya keluar ke masyarakat. Dan saya meneruskan kesalahan saya. Saya memandu tanpa lesen. Saya langgar. Lepas langgar, saya tak nak pergi ke mahkamah. Saya cuba untuk settlekan kesalahan itu dengan memberikan amount yang besar, 10,000, 20,000. Kemudian saya balik untuk memandu. Besok saya langgar orang lain. Dosa orang itu bawa lori, dilanggar orang lain pula. Akhirnya semua kerosakan daripada rasuah itu tertimpa di atas kepala kita. Menghampak atas kepala kita kerana kita ambil mudah. Penjenayah terlepas disebabkan rasuah. Akhirnya penjenayah itu kembali ke dalam masyarakat dan membuat jenayah. Siapa yang kena? Kita juga. Tapi kita juga terlibat dalam rasuah. Rasuah kecil-kecilan. Macam saya kata tadi lah, pergi kena saman, kita nak settle. Pergi ke pejabat tanah, kita nak settle. Jadi bagaimana kita nak ubah? Yang pertama saya rasa kekuatan jiwa. Kita perlu tanamkan. Banyak saya tengok. Kita kekurangan kempen dalam rasuah ni. Kita punya satu Suruhanjaya yang besar. SPRN, tetapi kempennya tidak sampai ke bawah. Ini realiti. Kempennya tak sekuat kempen anti dadah. Kita perlu menimbulkan kejijikan terhadap rasuah. Kalau kita sebut babi, kita jijik. Jijiknya kita dengan babi itu. Jijiknya kita orang Islam dengan anjing contohnya. Orang Islam memang sangat jijik dengan anjing kan. Lalu sebelah pun tak boleh. Tapi rasuah dia okey. Padahal rasuah itu lebih memusnahkan keseluruhan sistem masyarakat itu secara perlahan-lahan. Orang yang tidak berhak mendapat haknya, orang yang berhak tidak mendapat haknya. Boleh jadi itu antara kita. Kita sendiri yang sepatutnya dapat sesuatu itu tapi tak dapat sebab dirampas oleh orang lain. Boleh jadi adik-beradik kita, anak-beranak kita yang teraniaya disebabkan itu. Maka kekuatan jiwa itu perlu ditanamkan. Mungkin dari sudut agama. Agama. SPRM mungkin boleh buat kempen yang menggunakan orang agama. Menggunakan dalil-dalil agama, hadis ataupun pendapat-pendapat ulama tentang kerasnya hukuman orang yang menyeleweng begini, yang merasuah. Kemudian, kita juga boleh menanamkan kebencian terhadap rasuah dengan melancarkan kempen di sekolah. Kita yang dah besar ni, kita mungkin dah jadi buluh lah. Tapi yang kita nak lentur sekarang ni rebung di peringkat sekolah. Saya kira masih kurang lah. Mungkin ada tapi masih kurang. Kempen kita di sekolah nak mengatakan bahawa rasuah.
perkataan rasuah itu kadang-kadang nampak macam elit sangat. Orang besar-besar biasa je rasuah. Kemudian boleh lepas macam itu aja. So rasuah is elite. Dapat sejuta kaya. Jadi anak-anak kita baca surat khabar, tengok berita, dapat sejuta tapi relax je. Kan? Tak apalah kena denda 20,000, kena denda ataupun nilai yang lebih besar, atau kadang-kadang boleh terlepas begitu saja. Tetapi nilai 1 juta terhadap rasuah itu, anak-anak kita tengok, rasuah boleh kaya tu. 1 juta. Alang-alang rasuah baik 1 juta. Daripada RM1, RM2 ataupun RM50. So ini kita kena tutup daripada pemikiran. Maksudnya stylonya rasuah ini kita kena tutup. Kita kena perlu ubah rasuah ini satu persepsi yang sangat negatif. So umpama jijiknya kita melihat najis, jijiknya kita melihat babi, begitulah kita kena letakkan rasuah itu. Supaya anak-anak kita esok belajar bila sebut rasuah je, jangan. Tak boleh, tak suka rasuah. Jangan settle. Kita ikut proses yang biasa. Tapi pada masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu memikirkan untuk memudahkan proses-proses birokrasi dalam permohonan misalnya. Kan? Dalam proses-proses macam tanah ke apa ke. Memang semakin baiklah sekarang ini. Tapi masih di sana ada banyak ruang yang kita boleh perbaiki supaya tidak ada interaksi secara direct yang memerlukan kita memohon ihsan orang yang meluluskan itu. Kalau di contohnya di luar negara ataupun negara-negara maju, banyak yang dibuat secara online. So kita tak boleh nak tipu komputer, tak boleh rasuah komputer. Cukup syarat kalau klik semua tu hijau, automatik lulus. Komputer yang menjalankan kerjanya. Walaupun ya kita masih lagi memerlukan faktor manusia, tapi mungkin kita boleh pertimbangkan mengurangkan proses-proses birokrasi begini supaya tidak terlibat urusan antara manusia ini, dan kita memerlukan ihsan orang lain untuk meluluskan apa yang kita minta. So itulah dia, saya rasa kempen perlu diperbanyakkan, pendidikan perlu ditambahkan, ditegaskan, kemudian ilmu agama perlu dimantapkan. Kami ikut ilmu agama masing-masing. Kita orang Islam, kita ikut agama kita. Yang Hindu, yang Kristian, yang Buddha, semuanya. Menurut agama masing-masing, mestilah bekerjasama untuk membantah rasuah. Dan rasuah bukan sahaja memusnahkan hidup kita hari ini, tapi masa depan anak-anak kita, cucu kita, kerana dia merampas hak kita dalam keadaan yang kita tidak sedar. Satu hari nanti, keburukan dia akan menghempap di atas kepala kita, barulah kita akan sedar. Sekian, terima kasih.